Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Pada awal Januari lalu, Afrika Selatan telah mendakwa Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ berikutan serangan pembunuhan beramai-ramai ataupun genosid di Gaza, Palestin. Dan dakwaan Afrika Selatan ini dibuat selepas melakukan rayuan segera kepada ICJ untuk memaksa Israel menggantung serta-merta operasi ketenteraannya di Gaza. Dan pendakwa raya di kedua-dua negara iaitu Afrika Selatan dan juga Israel bertembung di The Hague, Belanda dalam pendakwaan ini. Jadi atas dakwaan melanggar Konvensyen Genosid Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 1948 selepas Perang Dunia Kedua. Jadi dari susulan tindakan Afrika Selatan itu juga, Malaysia juga diharap dapat melakukan sesuatu walaupun Malaysia antara negara terawal menyokong pendakwaan Afrika Selatan melakukan genosid ke atas Israel di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Tetapi apakah lagi yang boleh dilakukan oleh Malaysia? Jadi itu persoalannya. Jadi untuk mendapatkan perkara ini, Tan Sri Syed Hamid Albar, mantan Menteri Luar kita, sudah pun bersedia dengan saya pada malam ini. Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazri, khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Nampak berseri muka Tan Sri malam ni ya. Allahu Akbar, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya sihatlah tu. Tan Sri, susulan daripada tindakan Afrika Selatan baru-baru ini, adakah ia merupakan satu-satunya tindakan dari negara yang tidak terlibat dengan perang antara Palestin dan juga Israel, tetapi ada kekuatan untuk mendakwa Israel kerana melakukan jenayah perang antarabangsa ataupun pembunuhan beramai-ramai, tetapi negara lain tidak boleh melakukan demikian. Apa pandangan Tan Sri? Terima kasih Nazri di atas soalan yang saya fikir tepat dan sejajar dengan perkembangan terkini. Dia kedua-dua negara ini adalah penandatangan kepada Convention Geneva on Genocide. Sebab itu Afrika Selatan mempunyai bidang kuasa untuk mengambil tindakan di Mahkamah Dunia ataupun International Court of Justice, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, dan Israel pun juga adalah negara ahli kepada Convention yang dipersetujui pada tahun 1948, iaitu untuk menyekat kejadian pembunuhan ataupun pembersihan kaum. Jadi itu kedua-dua belah pihak dari segi kemampuan mereka, bidang kuasa mereka punya hak untuk menengahkan kes itu ke Mahkamah Antarabangsa. Dia ada dua perkara yang dibawa oleh South Africa, oleh kerana satu, ada kesergaannya. Dia minta kepada tindakan provisional, iaitu tindakan sementara bagi memberhentikan serangan yang sedang dan terus berlaku di Gaza dan di tebing barat. Jadi bila berlaku keadaan macam ni, maka dia hendak dihentikan supaya bantuan kemanusiaan semua boleh dibawakan. Dan cara Afrika Selatan bawa pula, dia menunjukkan intent. Dia dalam genosid ni mesti ada kemahuan. Dia must be an intent. Jadi nampak intent. Intent tu pun South Africa menunjukkan. Sebab tu boleh bawa. Dia menunjukkan daripada segi pemimpinnya, daripada segi pegawainya, daripada segi menteri-menterinya. Semua kenyataan-kenyataan mereka memang menunjukkan tujuan dan hasrat mereka untuk menghapuskan kaum atau membunuh rakyat Palestin di Gaza. Jadi itu langkah pertama membolehkan dan diharap dan lagi satu Afrika Selatan di bawah ialah untuk mengatakan bahawa tindakan Israel ni adalah tindakan yang sejajar dengan peruntukan Undang-Undang Genosid, Convention Genocide 1948. Yang satu provisional supaya tindakan segera dapat diambil, macam injunction lah. Kalau konteks undang-undang domestik selalunya injunction. Ini panggil provisional apa punya tu. Yang keduanya ialah untuk melihat sama ada genocide berlaku. Ini akan mengambil masa yang lama, 13 tahun, mungkin 10 tahun. Macam kita tengok apa tu kes Bosnia misalnya dibawa dalam kes Bosnia tu. Kes yang memutuskan bahawa memang ada genosid di Bosnia oleh pihak Serb, maka itu diambil masa 13 tahun untuk memutuskan.
Kalau nak tunggu 13 tahun itu tak tepat lah. Jadi ini adalah provisional. Sementaranya provisional. Dan ini di ICJ. Dan ICT pula lain. Kalau ICT, Bolivia ambil, Mexico ambil tindakan untuk memaksa pihak ICT membuat penyiasatan ke atas individu-individu yang dikatakan telah melakukan jenayah genosid atau jenayah kemanusiaan antarabangsa. Inilah yang menjadi dua perkara yang menjadi perdebatan dan yang hangat yang kita nak tengok supaya dunia sekarang menyaksikan lain daripada kita punya pengalaman dulu. Dunia menyaksikan kejadian pembunuhan beramai-ramai ni dalam real time. Seolah dia pertunjukkan filem melakukan jadi ini adalah satu perkara yang luar biasa. Oleh itu kesergaannya memang ada, hanya kita berharap Mahkamah Keadilan Antarabangsa akan membuat keputusan supaya dapat membantu. Sekarang dah ada krisis kemanusiaan, makanan semua tak diberikan kemasukannya. Jadi saya fikir itu satu hal. Dan tapi sekarang pula yang paling jadi menarik minat Nazri ialah kita ada juga konsep di peringkat antarabangsa, konsep universal jurisdiction, iaitu bidang kuasa sejagat. Ini bermakna kita nak bawa Israel di mahkamah domestik negara ahli bangsa-bangsa bersatu. Ini ada, walaupun saya ada lemparkan cadangan macam tu, tapi banyak masalah-masalah teknikal yang melibatkan perkara ini. Itu perlu dibincangkan secara mendalam. Ada proses-prosesnya, banyak kompleksitinya. Itu yang saya nak ajukan soalan seterusnya, kerana baru-baru ini Tan Sri melontarkan idea tersebut bahawa Malaysia dinasihatkan mewujudkan satu duluan antarabangsa dengan memulakan prosiding perundangan di mahkamah tempatan, iaitu di Malaysia sendiri, kalau boleh di Mahkamah Tinggi Malaysia, untuk negara-negara ataupun mereka ataupun individu yang melakukan jenayah genosid. Jadi adakah itu intention Tan Sri merujuk kepada apa yang berlaku tindakan Zionis Israel ke atas rakyat Palestin? Pasal saya melihat bahawa tindakan-tindakannya kadang-kala dia terlampau perlahan. Kita tengok Israel ni, dia sebuah negara dalam sejarah dunia lah. Saya fikir tidak ada dalam sejarah dunia. Israel dalam sejarah dunia satu-satu negara yang menganggap dirinya dan negaranya adalah mengatasi undang-undang antarabangsa. Sehingga sekarang orang punya perdebatan undang-undang antarabangsa ni dah mati. Kerana Israel sentiasa tidak melihat pada undang. So saya tengok, boleh tak? Ini lontaran idea. Tak semestinya tepat. Lontaran idea ialah, boleh tak kita bawa orang-orang yang terlibat di sini dengan tindakan genosid di Gaza misalnya kan, untuk bawa ke Malaysia dan mengukuhkan, dan sama ada mahkamah kita hendak melaksanakan dia punya bidang kuasa. Pasal bidang kuasa ni tak ada dalam undang-undang kita. Dia tak ada dalam undang-undang kita. Jadi bermakna kalau nak buat tu, sebab tu saya bercakap berkenaan duluan. Ada banyak step yang perlu dia ambil. Misalnya saya bagikan step-step yang perlu kalau kita nak buat. Langkah pertama kalau kita nak bawa kat Mahkamah Malaysia ni, pertama kita kena adakan usul di parlimen untuk recognize atau untuk mengiktiraf judicial principle of the universal jurisdiction on genocide. Jadi ini mengambil langkah di parlimen, bawakan usul. Saya tak tahu sama ada mungkin boleh atau tak boleh. And then usulnya pula mesti dengan dibawa ke belakang. Pasal perkara itu telah terjadi. Itu satu stepnya. Kalau satu step itu tak boleh, step yang kedua yang boleh kita nak bawa ialah untuk kita mengenal pasti pemohon. Siapa dia pemohon? Jadi bermakna kita perlu, kalau nak step kedua ni, kita kena ada pemohonnya. Pemohonnya ialah untuk kita bawa beberapa orang Palestin yang dapat survive genocide ini daripada Gaza, untuk mereka diberikan rawatan perubatan di Malaysia. So bermakna orang yang nak datang sini nak bawa kes kat dalam kita punya mahkamah ni kena orang yang telah menjadi mangsa kepada itu.
Dan mereka sedang dirawat di dalam kita punya ni. Jadi mesti ada personal ini. Dan dengan oleh itu mereka diperlukan untuk ada pas yang khususlah untuk mereka membawa kes ini di Malaysia. Orang boleh mengatakan bahawa ini adalah di luar, dia bukan rakyat Malaysia dan dia tidak mempunyai hak untuk menggunakan proses Malaysian ini kan ini. Dan saya fikir macam soal refugee lah, orang pelarian. Yang ada lagi satu ialah caranya, yang lagi satu tu ialah untuk kita ajak meminta rakyat Malaysia. Ini lebih mudah lah sikit. Untuk meminta rakyat Malaysia yang dah berada di Gaza semasa berlakunya genosid untuk bawa kes tu. Ini saya tak tahu macam mana. Kalau ada rakyat Malaysia yang ada di sana, mereka melihat dengan mata mereka sendiri, dengan pengalaman mereka sendiri kejadian genosid, mereka boleh file an action di dalam kita punya ini untuk menunjukkan ada tujuan jenayah yang berlaku ke atas rakyat Palestin. Jadi itu adalah step yang ketiga saya fikir. Step keempat ialah kita minta peguam negara misalnya untuk mengambil tindakan dan menyiasat isu itu. Jadi kalau kita tengok daripada segi ni, dia isu ni adalah satu isu yang amat kompleks. Betul. Pasal kita tak pernah bawa ni. Yang saya tengok ada satu kes yang berlaku macam Pinochet bawa tindakan di Spain. Bila dah ada tindakan, Pinochet pula memohon kepada UK untuk extradite, bawa Pinochet ke ini. Tapi akhirnya perkara itu diiktiraf. Jadi ini adalah perkara-perkara yang baru dan Mahkamah Malaysia mengikut pandangan peguam dalam bidang yang pakar dalam bidang undang-undang antarabangsa ni dalam genosid, mereka banyak mengatakan agak susah pasal yang berasaskan judicial activism. Ini bermakna perkara yang tidak ada, dia mengambil langkah atau usaha untuk mewujudkan satu keadaan dan satu prosedur yang akan membolehkan tindakan itu. Jadi ini ia adalah satu perkara yang perlu dibincangkan secara teliti dan mendalam. Saya fikir yang pertama sekali mereka kena bincangkan dengan pihak Jabatan Peguam Negara. Atau kalau ada kes nak bawa usuk ke parlimen, kena bincang dengan ahli-ahli parlimen. Ini pun juga saya fikir tidak mudah. Dari duluan kes-kes yang sebelum ini, kalau ada pengalaman Tan Sri lah selaku mantan Menteri Luar dan juga ketika berada di dalam parlimen dan sebagainya, kerana banyak insiden berkaitan dengan pembersihan etnik ataupun genosid ini berlaku sebelum ini. Apa yang berlaku di Bosnia, khususnya di Srebrenica, apa yang berlaku di Rwanda, kes Tutsi dan Hutu. Begitu juga apa yang berlaku di Rohingya ataupun di Myanmar. Adakah kes-kes sebegini boleh dijadikan sebagai duluan, bukan berlaku di negara asal berlakunya pembersihan etnik ini, tetapi di luar negara tersebut, dan Malaysia tidak ratifikasikan perjanjian Rom itu ataupun statut Rom itu. Jadi adakah ia boleh dijadikan duluan, Tan Sri? Kalau Tan Sri boleh lakukan engagement dengan ahli parlimen, dengan pejabat peguam negara dan apa-apa pihak yang berkepentingan itu, adakah kita boleh lakukan? Kalau kita tengok kes Rwanda ke kes Cambodia ke Kemboja, kes Bosnia, semua kes-kes ni adalah kes yang ambil tindakan selepas. Ini in real time. Betul. So dia tindakannya selepas. Jadi dia punya pengumpulan keterangan semua dibuat selepas. So tak ada provisional application. Kita nak tentukan bahawa untuk memutuskan kalau ICT untuk menghukum mereka yang terlibat dengan yang melakukan dengan jenayah genosid atau jenayah perselisihan kaum against humanitarian law. Tapi ini ialah
in real time. Saya tak ada tengok ada pengalaman daripada negara-negara lain yang dapat di mana hanya yang ada satu aja di Myanmar, di mana pihak ini meminta supaya dihentikan genosid terhadap orang-orang Rohingya. Ini mahkamah telah membuatkan perintah untuk supaya tidak diteruskan jenayah tersebut atau pembunuhan, pembersihan kaum yang berlaku di sana. Tapi akhirnya dia bergantung kepada berapa serius masyarakat antarabangsa nak ini. Pasal kita tengok masyarakat antarabangsa pun dalam hal ini seolah banyak komplisiti orang-orang bersama-sama yang membekalkan senjata, yang membekalkan ruang, yang tidak mau mengambil tindakan atau menyekat tindakan daripada diambil. Sebab itu saya fikir banyak pengguam-pengguam sekarang, banyak di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat negara kita, orang membincangkan macam mana kita nak tentukan bahawa keadilan dapat berlaku, bahawa kemanusiaan dapat ditegakkan dan diwujudkan semula. Sebab itulah soal-soal ini menjadi perbincangan balik. Tak semestinya dia ada cara, tapi kalau kita tak bincangkan, kita tidak dapat melihat. Tan Sri tadi ungkapkan Israel ini seolah-olah menjadi satu kuasa yang tidak boleh diusik. Sampaikan sekutu utamanya Amerika Syarikat seolah-olah dibuli dalam tindakan terkini genosid ke atas Gaza itu. Anthony Blinken berapa kali turun ke Tel Aviv untuk memujuk melakukan ceasefire ataupun humanitarian pause itu, tetapi ia tidak boleh berlaku dan tidak diikuti. Malah ditolak bulat-bulat oleh Netanyahu. Begitu juga sekutu dari United Kingdom dan seumpamanya apatah lagi gesaan yang diberikan oleh Setiausaha Agung PBB seolah-olah memihak kepada Gaza pula itu tulahan ataupun telahan Tel Aviv ataupun Zionis. Jadi adakah dengan gesaan-gesaan baru yang tidak pernah berlaku oleh Mahkamah Antarabangsa Dunia tetapi masyarakat sivil dengan concernnya apa yang berlaku, krisis kemanusiaan, genosid ke atas rakyat Palestin dalam real time pada ketika ini, adakah ia satu yang amat diperlukan ketika ini, Tan Sri? Mungkin pada masa ni yang paling mustahak sekali ialah selalunya cerita berkenaan Palestin dan Israel punya konflik dan segala sejarah tidak diketahui oleh masyarakat umum. Tapi pada kali ini ada perbezaan yang amat ketara sekali. Orang profesional, masyarakat sivil telah berdemonstrasi di seluruh dunia. Walaupun kerajaan masing-masing menyokong Israel, tapi di negara masing-masing masyarakat sivil telah mengambil tindakan meminta supaya kerajaan mereka menyokong untuk pemberhentian ceasefire, iaitu untuk memberhentikan peperangan yang sedang berterusan di sana atau pengeboman yang berterusan berlaku. Tapi buat masa ni dia belum lagi berkesan. Oleh itu kita tak boleh berhentilah. Jadi kita kena cari kaedah dan cara yang sentiasa untuk memaksa. Saya fikir kalau ada provisional order, ini mustahak. Kalau provisional order ni dah ada, sebab tu provisional order ni, kita boleh yang sebenarnya mengambil tindakan di peringkat domestik masing-masing macam di Amerika Syarikat atau di UK untuk menuduh pihak yang sama-sama menyokong Israel itu dikatakan terlibat dengan jenayah genosid. Jadi ini serius. Kita adalah satu perkara yang serius. Sedangkan ICT lain. ICT dia kena start siasat dan menangkap, keluarkan warrant untuk menangkap menteri ke Perdana Menteri Israel untuk bawa dan kes-kes mereka didengar oleh ICT. Pasal apa? ICT ni yang kita tengok masa ni orang bukan kulit putih kalau dia keluarkan warrant tangkap. Lepas tu dia mengadakan perbicaraan. Itu ICT punya. Sebab itu orang nak melihat bahawa ICT bertindak bebas, menegakkan keadilan, menegakkan undang-undang antarabangsa. Pasal individu-individu yang telah menyebabkan dasar terbentuk untuk membunuh orang di Gaza ataupun di tebing barat, mereka semua turut terlibat. Dia punya pemimpin-pemimpin turut terlibat. Jadi saya fikir kita tidak boleh berhenti untuk membincangkan kaedah dan cara yang perlu diambil. Sebab tu saya fikir duluan ni bermakna perkara ini tidak boleh menjadi kita senyapkan, kita kena mencambah pemikiran kita
untuk mendapatkan macam mana kita nak buat. Kalau kat Malaysia macam mana kita nak buat. Macam sekarang Malaysia bawa di Bangsa-Bangsa Bersatu, tindakan Malaysia di Bangsa-Bangsa Bersatu. Walaupun kita tak join lagi Afrika Selatan, macam Jerman join Israel, kita tak join Afrika Selatan untuk membawa sama-sama kes genocide, provisional measure dan genocide ke atas Israel. Kita belum lagi buat tu. Tapi di sebaliknya, mengikut Menteri Luar, kita telah cuba membawa satu usul di Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menaikkan taraf Palestin daripada negara pemerhati kepada anggota penuh. Ahli penuh. Ini pun adalah satu perkembangan yang amat menarik. Menarik. Tetapi tadi Tan Sri melontarkan istilah Malaysia ataupun negara-negara dunia tidak boleh melakukan tindakan senyap. Senyap ini penting. Tan Sri juga dalam ucapan baru-baru ini memberikan satu analogi banyak tindakan lain selain daripada perundangan global ataupun perundangan antarabangsa, ia boleh dilakukan dalam tindakan-tindakan berkaitan dengan diplomatik, tindakan-tindakan ekonomi, tindakan-tindakan BDS dan sebagainya. Dalam khususnya Malaysia, selain daripada bersuara lantang di arena antarabangsa termasuk di Bangsa-Bangsa Bersatu, apatah lagi tindakan-tindakan boikot dan juga menghentikan perdagangan secara langsung ataupun tidak langsung dengan rejim Zionis, apa lagi yang Tan Sri rasa boleh kita lakukan, Tan Sri? Kalau kita tengok daripada usul Bangsa-Bangsa Bersatu, 153 negara mahu diadakan gencatan senjata. Hanya sistem antarabangsa amat tidak memuaskan kerana ia terpaksa diluluskan oleh ahli-ahli Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat mengatasi Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia lebih berkuasa daripada keseluruhan ahli Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi saya fikir oleh kerana ada 153 negara ni, mungkin kita patut buat tindakan untuk memutuskan ke hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara yang ada hubungan diplomatik dengan Israel patut, kerana mereka telah menyokong gencatan senjata, tapi Israel tidak langsung dengar. Dan tidak, even masa kes ni sedang berjalan, kes ini prosidingnya sedang berjalan, Israel tak berhenti untuk meneruskan dia punya pengeboman, pembunuhan beramai-ramai. Jadi saya fikir ada begitu ramai, banyak negara, 153 negara menyokong usul. Kita kena terus menggunakan saluran ini. Kerana kalau tidak, Bangsa-Bangsa Bersatu pun sekarang orang tengok tak ada makna. Macam mana kita nak menghidupkan dan menggerakkan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya Israel ni boleh didisiplinkan. Amerika Syarikat nampak tidak berjaya kerana mereka punya lobby di sana kuat. Ya. Di Britain pun macam tu, dia tak dapat melobi. Jadi ada gap di antara demokrasi, kerajaan yang tak langsung mendengar kehendak rakyat. Rakyat di seluruh dunia mahukan gencatan senjata tapi tidak didengar oleh kerajaan masing-masing. Jadi kita kena gunakan saluran diplomatik untuk menekan. Oleh kerana boikot ni nampak berkesan, boikot kepada itu. Jadi the next step is bagaimanakah hubungan diplomatik kita, negara-negara yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, untuk mengambilkan tindakan ini. Tindakan ke atas Israel dengan memutuskan hubungan macam mana dibuat oleh beberapa negara di Amerika Latin. Nampaknya suara-suara dari negara berkecuali seperti dari Afrika dan juga negara-negara Latin Amerika itu nampak jelas. Mereka bersama dengan gerakan mengutuk Israel dan juga ingin menghentikan kekejaman ke atas rakyat Palestin. Tetapi kita tahu juga negara-negara jiran selepas penubuhan Palestin itu, penubuhan Israel itu nampaknya masih melakukan hubungan diplomatik. Adakah Malaysia boleh berperanan? Dalam kenyataan terbaru Menteri Luar Arab Saudi beberapa hari lalu, mereka tidak akan melakukan normalisasi dengan Tel Aviv, dengan Israel, selagi Israel tidak mengiktiraf Palestin. Jadi suara ini nampaknya ada suara gertakan ataupun suara amaran kepada Israel. Kalau nak berlaku normalisasi dengan jiran-jiran Arab
Dan kita tahu juga sudah ada normalisasi itu berlaku dengan beberapa buah negara Liga Arab. Jadi adakah Malaysia boleh berperanan dalam menekan negara-negara ini supaya memutuskan hubungan terlebih dahulu dan menggesa melakukan boikot ke atas hubungan diplomatik ke atas Tel Aviv atau Israel? Pandangan Tan Sri. Dia dalam tindakan diplomatik dan tindakan antarabangsa, kita perlu mencari jalan untuk mempengaruhi negara-negara sahabat. Betul. Kita sendiri tidak dapat mengambil tindakan kerana dia tidak berkesan. Kita pun tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi yang paling penting, saya fikir macam suara Liga Arab, pasal mereka di rantau itu, suara Arab Saudi, suara ini mengatakan bahawa mereka tidak akan melaksanakan Abrahamic Accord selagi tidak diiktiraf Palestin. Ini adalah satu tekanan kerana Israel kata dia nak memulakan cara baru dan kaedah baru. Tapi cara baru dan kaedah baru tidak boleh menghapuskan Palestin. Jadi suara Arab Saudi penting, saya tengok suara orang-orang macam Turki penting, suara-suara negara-negara Teluk, GCC, Arab League penting. Mereka perlu meneruskan tekanan-tekanan kepada Israel, jangan benarkan Netanyahu ni. Yang paling penting sekali ialah kita mesti melihat bahawa Netanyahu ni dijatuhkan kerana dia yang paling manusia, yang paling degil dan tidak peduli langsung masyarakat antarabangsa. Dan kalau kerajaan itu bertukar, mungkin ada peluang untuk mencari space baru bagi membincangkan kedamaian di situ, gencatan senjata di situ di atas asas undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan. Tapi Israel mesti tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. InsyaAllah saya nampak Malaysia hubungan kita dengan negara-negara rantau Teluk itu adalah rapat. Saya percaya kita punya pemimpin berhubung dengan mereka dan mencari cara dan kaedah jalan yang terbaik bagi mencapai hasrat kita untuk melihat terbentuknya negara Palestin. Terima kasih Tan Sri. Saya rasa satu pencerahan yang amat baik sekali bagaimana Tan Sri melontarkan idea bahawa Malaysia perlu lakukan duluan antarabangsa, melakukan prosiding perundangan di mahkamah tempatan dahulu untuk melakukan pendakwaan ke atas genosid yang dilakukan oleh Zionis Israel. Terima kasih Tan Sri sekali lagi. Temu bual saya bersama Tan Sri Syed Amin Alba, mantan Menteri Luar Malaysia. Sekian saja bersama saya Nazri Kaha, Agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.